إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat semua supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang berbahagia ini, marilah kita melihat bagaimana pentingnya sembahyang dalam kehidupan kita. Kerana hadis daripada Muaz radhiyallahu anhu disebutkan, rawahu Tirmizi, dan hadis ini hasan. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amrul Islam, Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam, maka tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Berdirinya Islam itu di atas 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Betapa pentingnya ibadah sembahyang ini ataupun solat ini, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara banyak doa Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku ni orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyyati, serta zuriat keturunanku. Nak menunjukkan kepada kita bahawa solat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang itu tak semaya, kira putus hubungnya dengan Allah Ta'ala. Tak ada hubungnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dia tidak mendirikan sembahyang. Sebab apa kita perlu bina hubungnya kita dengan Allah ini? Dalam kehidupan kita ni ada dua perkara yang amat penting. Hak paling penting sekali hubungnya kita dengan Allah. Yang kedua, hubungnya kita sesama makhluk. Hubungnya kita dengan Allah iaitu salat serta menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Hubungnya kita sesama makhluk, Allah Ta'ala turunkan kita hukum muamalah, iaitu hukum kita berhubung di antara sesama makhluk. Adab kita dengan jiran kita, kita menyambut tetamu lagu mana, kita menghormati orang tua, akhlak kita, itu semua adalah disyariatkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkenaan dengan semaya ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi sebut perkataan kafir kalau buat dosa golai kecuali meninggalkan solat. Kalau orang berzina, Nabi sebut dosa besar. Tak sampai jadi kafir selagi mana dia tidak menghalalkan zina. Dan dia kata zina itu syariat. Curi tak jadi kafir. Tetapi apabila meninggalkan solat, Nabi kata faqad kafara jihara, dia merupakan kafir hak terkata. Dibahas oleh ulama berkenaan dengan hadis ni. Lagu mana? Dalam mazhab Hambali, seorang isteri boleh meminta cerai dengan suami kalau suami itu tak semaya. Isteri boleh klik ke rumah mak dia di atas sebab tok laki itu tak semaya. Sebab dalam mazhab Hambali mengatakan orang tak semaya ni kafir dia sebagaimana keluar daripada Islam. Tak boleh duduk bersama dengan dia. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, kafir hak Nabi sebut tu adalah dia kata kufur nikmat. Kufur nikmat apa kufur? Walaupun perkataan kafir yang disebut dalam hadis ini adalah perkara yang dibahaskan oleh alim ulama kita pak mazhab, tetapi terang-terang perkataan kafir itu dituju kepada orang yang tak semaya. Betapa besarnya doa supaya kita jadikan zuriat keturunan kita ni orang hak semaya. Sampai Nabi Ibrahim tak doa ke lain. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang semaya dan serta zuriat keturunan aku. Hari ni berapa ramai zuriat keturunan hak tak semaya? Allah Ta'ala sebut lagi, wa'mur ahlaka bis salah astabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis salah, suruh ahli keluarga kamu melaksanakan sembahyang serta bersabar ke atas dia. Bersabar atas apa? Atas urusan suruh anak-anak cucu semaya. Dalam bab suruh lagi Nabi kita sebut, murru auladakum bis salah, suruh anak kamu semaya ketika dia umur 7 tahun dan pukullah dia kalau tak semaya umur 10 tahun. Suruh tan anak kalau tak semaya umur 10 tahun. Tu kalau anak tak semaya suruh tan umur 10 tahun. Ni pok tua nak mati esok lusa pun tak semaya lagi. Nak jadi gapo orang kita. Bagaimana hamba duk ceramah sama hamba sebut dan hamba ulai lagi lah khutbah ni. Kajian yang dibuat oleh satu NGO di Malaysia, dalam negara Malaysia ni, boleh dikatakan umat Islam ni ramai. Tapi hak semaya sahaja hanya 30%. 30% sahaja hak semaya. Hak lain tak semaya.
Cuba adik kakak fikir. Kita besok ke ambil nama orang dalam 3 wilayah kita ataupun dalam kampung kita ni, hak mana hak semaya, hak mana hak tak semaya, kita buat akal, kita buat nombor, berapa patuh hak semaya dalam kampung kita ni. Nak banding hak tak semaya. Memang ramai hak tak semaya pada hari ni. Dan inilah benda yang manusia lalai. Sedangkan benda pertama akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semaya. Semaya nombor 1 sekali kena tanya. Dan bagaimana disebut juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada kuasa tapi dia ni lalai dengan solat, dengan ada kuasa dia tu dia tak semaya. Kuasa dia tu bawa dia jadi orang tak semaya be. Dia ada kuasa. Duk dengan siapa? Duk dengan Firaun. Orang ada harta tapi tak semaya. Harta dia tu melalaikan dia. Duk dengan siapa Nabi kata? Duk dengan Qarun. Firaun ni orang juruh. Qarun ni orang juruh. Orang paling tak pakar sekali Firaun. Firaun disebut laknatullah. Nama Firaun ni banyak pada iblis dalam Quran. Hak ada kuasa tapi tak semaya, duduk sekali dengan Firaun. Hak tu duduk sekali dengan Qarun, hak ada kata maya beda. Lepas tu siapa dia lagi? Orang hak ada perniagaan, Nabi kata. Hak ada nego. Hak ada nego. Duduk dengan siapa hak ada nego ni? Hak ada nego, dia nego kata hari-hari masuk untung tapi maya beda. Duk dengan siapa? Duk dengan Ubay bin Khalaf, pala orang jahiliah zaman musyrikin Mekah. Adik kakak cuba fikir benda ni. Kita sambut makhluk Nabi tiap-tiap tahun. Saya ke Nabi. Duk oyak saya ke Nabi tu kat buih mulut-mulut. Selawat habis sutai kapung saya ke Nabi. Tapi benda hak Nabi suruh buat itu semaya kita tak semaya. Ada orang makhluk sambut semaya dok. Makhluk Abu Jahal orang panggil. Sebab Abu Jahal sambut makhluk lawan Nabi. Pasal tu. Ada orang gini tak semaya be, dok harap kau orang, harap aku budak mahak tak budak tahpih mari semaya hajat rumah dia. Harap ke budak tahpih baca Quran ke dia kalau dia mati. Agak budak tahpih tolong berdoa ke dia. Dia tak semaya. Agama gapo ajar dia tak tahu. Penatnya masyarakat yang ada pada hari ni adik kakak. Seolah-olah semaya ni tak ada gapo. Zuriat keturunan yang keluar daripada tak semaya ni. Jadi lagu mana? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surah Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Zuriat keturunan hak keluar dapat tak semaya ni, Allah Taala kata وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, akan ikut hawa nafsu. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah Taala sesak habis. Ya daripada pok yang tak semaya siapa nak cucu cicit habis tak semaya belaka. Dia boleh duduklah keadaan keluarga hari Jumaat pakak pergi patah belaka. Setahun sekali pakak beripung sembelih lembu gapo waai keluarga maya bedok. Ni bukan keluarga orang ni. Muka yang manusia. Tapi diri sebenarnya menatang tapi cekedik sikit pada lembu ya. Orang tak semaya nak ya. Nak wagap orang tak semaya. Muka Tuhan kata tak ada guna. Nak sembelih makan lagi rebel betul boleh muka orang. Kalau kambing tak guna kambing kemu-kemu perut pun kita boleh sembelih buat gula. Orang tak semaya nak wagap apa? Ada juga puak kita ni ambil jadi natu orang tak semaya. Patut atas semaya ben ni wak natu pun tak boleh. Tok tua kaki masjid, piyah tak pecah atas pala. Bubuk pala kita jasa pakai piyah. Ambil natu atas semaya. Ha ni benda hak berlaku pada hari ni adik kakak. Kita nak kecek betul-betul khutbah Jumaat.
Mungkin ada pok kita ni hari Jumaat mari. Tadi pula-pula demo mari, demo kena dengar khutbah hari ni. Cuba dia agak fikir. Gapo hamba kata, lagu mana lahirnya generasi kita kata nak jadi anak soleh. Kita buat macam-macam. Buat kupu, budak tadika pun kita buat, ceramah pun kita buat, gapo pun kita buat. Tapi pendidikan semaya itu tidak berlaku dalam rumah kita, masyarakat itu akan jadi punah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamas salah. Mereka yang aku beri kedudukan di atas muka dunia ni wa aqamas salah. Mereka kena mendirikan sembahyang. Apa makna kedudukan atas muka dunia ni? Ulama tafsir kita bahas, iaitu orang hak Tuhan wi kuasa atas muka dunia. Siapa dia? Pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, dan pemimpin mana kampung kau tempat kau bak sembahyang ni dia kena cara. Bermula daripada keluarga. Kalau pemimpin dalam masyarakat ya sungguh tu imej pemimpin dalam masyarakat nak suruh orang mari sembahyang sejid. Tapi di rumah dia tu sendiri, ayah dia tak suruh mari sembahyang sejid, apa nak jadi lagu mana? Tak ada hubungi. Tak ada connecting dia panggil, tak ada connecting. Speaker kita ni dia boleh bunyi ni sebab ada connecting. Wayar ni dia sambung situ sebab tu bunyi. Kalau kita cabut wayar situ, dia tak bunyi. Begitu juga dengan ayah hak duduk di rumah dan pemimpin hak duduk di kampung. Dia kena ada sambung wayar dua tu. Hak duduk di rumah suruh sembahyang. Tu imam masjid suruh sembahyang. Baru jadi kerja. Suruh sembahyang mana pok pun tak sembahyang. Mujur Jumaat mari mujur. Maya dah maya di rumah. Tak apalah asalkan maya. Maya di rumah pun tak apalah asalkan maya, tapi kalau nak boleh comel lagi, mari maya sejid. Berapa minit sangat semaya ya. Tak ada duk lama mana. Nak balik duk buah kedai kopi. Nak balik duk jumpa orang. Kalau kita buat perbandingan, jumpa dengan orang lama, musarak cakap projek gua tu. Maya meta ya. Hak cemak menas 10 minit. Hak jenis maya lorak 2-3 minit. Baca gapo tak tahu. Ngau semaya dengan tok ngajinya. Tok ngaji bak semaya tu dia tak ngaji bak semaya. Maya ikut orang, pakai ikut orang takbir. Rokok, sujud. Pakai ikut. Tak kata ngaji semaya, buka kitab ke tak ada. Hidup bahasa tu terima semaya dia. Dia bahasa tu terima. Bagai nak terima lagu mana? Tok ngaji. Benda hak dibuat dalam keadaan tok ngaji tu nak terima lagu mana? Lihat kau. Ikut ni dia kena dengan tahu. Kalau saya ikut tak tahu apa satu. Tuhan nak nilai kau pahala kita. Kalau tak erti lagi ikut saja. Ikut tu pun, ikut apa semaya ikut. Muka tak erti lagi. Muka mu'alah bawa masuk Islam kita kata. Tak apa. Ni mai 50 tahun berikut saja. Okey, mu'alah sampai 50 tahun. Balik kurang sebulan 2 bulan, lepas dia ngaji bab semaya. Fatihah pun tak tahu makna. Fatihah pun pakat tak betul. Lepas nak kata, kita nak masuk surga. Surga mana? Khoya belakang nak masuk surga. Pok kita ni khoya. Khoya pala sebagai mabuk ketung tu. Kita nak masuk surga semaya, kena ngaji semaya. Orang duk ngajar bab semaya sejid kena mari. Kena tahu Nabi rokok lagu mana, sujud lagu mana, Nabi baca gapo. Baru tak pelik. Kita tengok orang kat takbir, Allahu Akbar, tangan duduk sini kita kata. Kat takbir dah. Kata apa tangan dia duduk sini? Ada dalil dia. Ada orang lepas tangan dia, Allahu Akbar pakai lepas tangan. Ada dalil dia. Dah kita tangan duduk sini, apa kita tangan duduk sini? Sebab Nabi tak sini. Mazhab Hanafi kata tak bawah ni sikit. Tak apalah. Hak tu orang panggil khilaf. Tak ada masalah. Hak jadi masalahnya apabila dia tak ngaji. Hak tu masalah. Pak Nabi baca gapo dalam rukuk, Nabi baca dalam sujud. Ada 4 bacaan Nabi kalau kita tengok. Dalam rukuk sujud Nabi. Subhanallah a'la saja pun ada. Subhanallah a'la wa bihamdihi pun ada. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli pun ada. Bacaan Nabi masa rukuk, masa sujud. Boleh buka kitab hadis.
kaki Nabi masa sujud lagu mana? Terbuka kau rapat. Nabi rapat ke kaki masa sujud. Nak tahu di mana benda tu? Muka Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena semaya dengan cara mu tengok aku semaya. Pas kita nak tengok mana Nabi, mu kita tak jumpa dengan Nabi. Kita bukan gini puak-puak bisa hari-hari jumpa dengan Nabi. Mimpi Nabi hari-hari dia. Nabi mari sekolah dia, mari-mari majlis dia. Nabi mari belakang, tak duduk Madinah. Mana dah Nabi? Tak, kita bukan jenis orang lagu tu. Kita tak nak kelih Nabi. Nak tengok Nabi tak boleh. Tahu muka dunia ni. Pah, Nabi kata sallu mu kena semaya. Bagaimana mu kelih aku semaya? Nak kelih mana Nabi? Kelih di hadis Nabi. Allahu Akbar. Tak ada lah seorang manusia atas muka dunia ni marilah pemimpin hebat secara mana. Hak tulis sejarah hidup dia, cara semaya, bukan cara ibadah saja tulis, cara kehidupan, cara berjalan, tinggi rendah, rambut panjang setara mana. Tak ada pemimpin lain orang tulis sejarah sebagaimana orang tulis sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak sayang apa ke Nabi kita. Kita sayang ke Nabi. Tapi sayang ke Nabi dengan cara kena ikut Nabi. Yang Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena semaya bagaimana mu kelih aku semaya, kena kelih hadis Nabi. Maknanya kita kena tahu dalil semaya ni adik kakak. Jangan buat main-main bab semaya. Kita buat mudah bab semaya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, fawailul lil musallin. Neraka dan celaka lah untuk orang semaya. Orang semaya ni neraka dan celaka lah. Hak lagu mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Hak semaya dia sahun. Apa makna sahun? Kata Ibnu Abbas, sahun adalah orang hak ambil mudah pasal semaya sehingga dia melalaikan semaya dia. Ataupun orang hak memang dia sengaja nak lala semaya dia. Walaupun dia tahu semaya tu wajib ke atas dia. Dia tahu semaya tu kena ngaji, tapi dia tak ngaji bab semaya. Dia pakai semaya yang muda pas ketua dengan tak ngaji bab semaya. Sahun. Mana? Fawailul lil musallin, celaka dan neraka lah orang semaya. Orang semaya tu masuk neraka. Kih apa? Kih semaya tak kena cara. Duk depan Tuhan akhirat esok Tuhan tak tanya tamu banyak mana. Atau kalau bab dunia Tuhan tak tanya mula-mula mu baca Quran banyak mana. Istighfar berapa kali sehari? Selawat ke Nabi berapa kali? Tak. Tuhan tanya nombor satu sekali itu semaya. Semaya. Hak mari bercahayanya di hari akhirat esok semaya kita. Tuhan buat jadi cahaya. Jadi comel. Mari geli di saat tak ada. Masa tu tak ada. Mana ada pelita. Masa tu tak ada pelita. Gelap katuk matahari. Hak pelita paling besar sekali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala katuk habis. Amalnya semaya ni jadi cahaya kita. Habis kalau semaya ni kita tahu buat main-main. Anak cucu tak semaya apa kita pasal tak marah. Pasal tak apa. Natu tak semaya apa kita tak kisah, anak kita tak semaya apa kita tak tahu ya. Maknanya kita tidak ikut arahan Allah Ta'ala. Hak kata wa'mur ahlaka bis salah, mu kena suruh anakmu semaya dan mu kena sabar ahlaka ahli keluarga kamu dan mu kena sabar bila suruh. Memang payah nak suruh orang semaya ni, payah. Kadang-kadang tu laki tak semaya, bini semaya. Tanya ke bini suruh sama sampai kena marah. Kadang-kadang kita sayang kita tak semaya, pak kita ajak semaya, dia kata kubur masing-masing. Kubur masing-masing dia jawab. Pak kalau dia mati goleklah kubur diri tak apa, nyusah kita juga kena akak kena mandi. Okey tak semaya ni mula-mula kalau mati kat atas pohonnya. Wak semaya wak gapo tau boleh hidup dalam muka dunia. Makan nasi banyak, makan nasi ngegula, ngesutung bakar, ikan bakar, makan belaka, mayat dak. Pero wak gapo? Tak ada nilai manusia untuk kita pera dia. Baik pera lembu. Lembu kita boleh makan,
we makan dia, we obat dia, suruh dia gemuk. Pai raya haji, kita jual, boleh pitih. Hak tak mayar nak jual mana? Jual mana orang tak mayar? Nak jual mana orang tak mayar? Tak ada nilai. Kau bakal fikirlah. Di atas gapo kita sebut hari ni dalam khutbah hamba hak rekah ni, supaya kita mari kelik semaya mula. Mari kelik betul semaya kita. Hak semaya dah ni kita diminta supaya istiqamah di atas semaya kita. Istiqamah. Apa makna istiqamah? Tetap pendirian molek. Supaya kita berasa gelisah hati kita. Bunyi orang bel Allahu Akbar, bunyi orang bel tu berasa gelisah hati, berasa tak sedap nak duduk. Nak pergi kiri tak kena, nak pergi kanan tak kena. Kecuali mari sejid, mari dulu. Biar ada perasaan lagu tu. Bukan mudah dah. Bukan mudah. Memang payah. Kerana orang betul-betul semaya dengan ngaji dan menghayati solat dia. Innas salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Boleh cegah perkara fahsya, perkara keji dan juga perkara mungkar. Hak tak pakar tu dia cabut dengan sendiri hasil daripada kita semaya. Apa? Sebab malaikat duk dengan kita. Malaikat duk jaga kita. Malaikat duk kiri kanan kita. Malaikat duk depan belakang kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bukan kiri kanan saja, kiri kanan tu tetap dah. Depan, belakang, kiri, kanan duk jaga. Kiri apa? Kita jaga solat. Dalil lagi Nabi sebut ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Mu jaga Tuhan, Tuhan jaga mu. Jaga apa? Jaga semaya. Jaga syariat Allah Taala, Tuhan jaga kita. Pasti Tuhan jaga kita. Dia orang hak jaga semaya ni dikategorikan Allah Taala sebut sebagai orang hak bertakwa. Orang hak bertakwa. Dah orang bertakwa ni gapo dia janji Tuhan pada orang bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Allah Taala janji syurga pada orang takwa. Gapo dia lagi janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana-mana orang hak yattaqillah, takwa pada Allah Taala yaj'al lahu makhraja. Tuhan tolong pelerang masalah hidup dia. Masalah kehidupan ni Tuhan tolong pelerang yaj'al lahu makhraja. Ada jalan tubik, ada jalan keluar masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala beri rezeki hak tak suka-suka nak rezeki. Rezeki ni bukan piti saja, bukan duit saja rezeki ni. Hidup tenang, makan pun okey, makan pun tak apa, tak mewah supaya orang pun tapi kenyang. Hidup rumah tak bersamana pun tapi hati seronok. Boleh mari sejid, boleh mengaji tidak tenang. Daripada orang duk pergi mari tak tahu kau sakar maya pun dak subuh tahu mana asal lewat sama. Tenang ke hidup dia. Walaupun dia harta banyak, dah duk ngekorung dah esok muka Nabi sebut lagu tu. Dia berasa dia tu hebat mulia tapi ngekorung lah, korung mulia gapo korung. Harta ada kena telai bumi habis licik. Kita pakat fikirlah dia akak. Kita pakat buatlah balik di rumah kita. Kita takut kita diri depan Allah Taala esok. Kita dihisap semaya kita tu lepas semula atas muka kita. Na'udzubillah min zalik. Itulah benda hak paling kita takut sekali. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Sedang Jumaat dikasihi oleh Allah di khutbah yang kedua.
Marilah sama-sama kita hisap diri kita. Iktiqad kita, akidah kita, amalan kita, apa yang kita buat sebelum Allah Ta'ala cabut nyawa kita untuk kita balik kepada Allah dan kita tinggal dunia ni buat selama-lama. Allahu Akbar. Gapalah sangat ada dunia ni. Kalau kita duk cari hari-hari ni, kalau kita duk sibuk hari-hari ni, kalau kita duk balah sama kita, kekeh sama kita ke dunia ni. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak hanyalah hidup dunia ni adalah mata'ul ghurur, adalah kehidupan sementara sahaja. Bagi hak sementara ni adik kakak, sementara jumpa bagi hak kekal, itu akhirat. Hak sementara ni orang tak sungguh mana? Rumah sewa. Orang tak sungguh mana nak cak rumah sewa, moga dia sewa rumah. Nak tak gua tu nak letak gua ni nak tukar, gua tu nak tukar, tak tukar rumah sewa duduk dengan gitu. Sebab sementara boleh rumah baru. Dunia ni sifatnya lagu tu. Sementara boleh rumah baru, boleh syurga. Sementara boleh syurga, hak tak payah bayar api, tak payah bayar air, tak payah cari-cari makan, tak payah sibuk gimari-gimari, tak payah sewa, tak payah nak bayar apa ni orang panggil minyak, tak payah nak goreng, nak rebus ikan, nak rendai ikan, tak ada. Semua tu sedia belakang dah. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun wa yutafu alaihim bi aniyatin. Allah Taala sebut macam-macam ayat Quran. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan ka. Ayat ni surah Al-Insan. Allah Taala cerita. Nabi selalu juga baca pagi-pagi Jumaat surah Al-Insan. Royak wibat syurga. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita duk mikir kita sendiri termasuk hamba. Kalau kita bunyi kata situ orang jual murah pakak gi belaka, tertarik hati kita tengok dia punya iklan dia dah besar betul jualan murah, hak rega banyak ni jadi separuh rega. Sekilo kita sanggup jalan lagi kita nak pergi beli sekilo. Sebab benda tu tertarik dengan hati kita. Soalan ya kita nak tanya. Kita pakak-pakak fikir. Soalan. Apa apabila Tuhan sebut syurga, hak tak payah buat gapo-gapo, duduk saja, makan saja, orang hak tukar layar pun comel, makan sedap. Apa hati kita tidak terliur sebagaimana kita terliurnya tengok orang duduk iklan makan sedap, murah situ apa? Agak-agak kita jumpa jawab apa ke tak? Jawab apa dia so ya? Kerana dunia telah jadi raja dalam hati kita. Lagu mana puak sahabat dia sanggup gadah segala harta dia. Sebab dia tak nampak dunia ni boleh selamat. Dia nampak akhirat. Allahu Akbar. Benda ni lah hak tak jenera tidur Imam Syafi'i. Benda ni lah hak tak jenera tidur Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Qayyim dan sebagainya. Tak jenera tidur mikir benda ni. Jauh lajak kita saya ke dunia. Nak banding dengan akhirat duduk di diri kita. Mudah-mudahan itu tetapkan iman kita dan tidak lupa untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak jasa Nabi kita pada kita. Sampai kita selamat. Hak paling besar kali selamat daripada zulumat, kegelapan, kesesatan ila nur kepada cahaya. Hak tu paling besar sekali. Dan kita kasih dan sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cara lagu mana? Cara kita ikut sunnah Nabi, kita ikut ajaran Nabi. Tak ada gapo Allah Taala suruh. Allah Taala suruh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuhan buat pengakuan. Aku sendiri hak selawat ke Nabi serta malaikat. Tak ada ibadah lain Tuhan mula dengan diri dia. Tak ada. Semaya Tuhan suruh kita lalu semaya. Puasa Tuhan suruh kita lalu puasa. Zakat ke apa Tuhan suruh kita lalu. Tapi bab selawat sekarang ni innallaha wa malaikatahu. Allah Taala waktu buat kenyataan bahawa aku sendiri dengan malaikat selawat ke Nabi. Barulah mari arah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman selawat dan mengucap salamlah kamu kepada Nabi. Nabi banyak korban untuk kita. Pecah pipi Nabi dalam perang Uhud kerana kita.
Ni bekak kaki Nabi, pecah tapak kaki hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita takut adik kakak, kita tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, kerana ada golongan yang dihalau, dihambat daripada minum telaga Kausar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار كما ألفت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرا من حفر النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini semua dan zuriat keturunan kami orang yang mendirikan sembahyang dan menjaga sembahyang. Ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah dalam hati kami cinta kepada solat kami lebih daripada cinta pada dunia ni ya Allah. Karena tidak ada amalan yang kau tanya mula-mula sekali depanmu kecuali semaya ni ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah untuk kami memperelok ke semaya kami. Tak ada orang boleh tolong kami kecuali-Mu ya Allah. Jadikanlah pemuda hak lekat hati dengan masjid, lekat hati dengan semaya. Jadi kami semua ni hak lekat hati dengan masjid, lekat hati dengan jemaah, lekat hati dengan majlis ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahlah kami di atas amal-amal baik yang kami telah lakukan. Ya Allah, minta tolonglah Tuhan, ampunlah segala dosa-dosa kami. Kami zalim kepada kami sendiri Tuhan. Dan kalau tidak ampun dosa kami Tuhan, mana lagi layak untuk mengampun dosa kami kecuali-Mu ya Allah. Ahadus Samad, Tuhan yang satu, tempat kami bergantung segala-gala. Kamu ya Esa ya Allah. Dan tidak ada Tuhan melainkan Kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ni golongan yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat berjiran dengan Nabi kami dalam syurga, walaupun kami tidak pernah melihat wajah Nabi kami, dan kami tidak pernah ya Allah bersalam dengan Nabi kami tidak pernah peluk Nabi kami tidak pernah mencium Nabi kami. Ya Allah, bawa hati ini sangat kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami takut ya Allah kami tidak termasuk oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, wahai Tuhan yang memiliki syafaat, terus syafaat kami dengan syafaat baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami boleh meminum telaga Kausar Nabi kami di hari akhirat nanti ya Allah. Yang Nabi kami sendiri yang menyuapkannya dengan kedua tapak tangannya ke dalam mulut kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, aturkanlah pertemuan dengan Nabi kami Muhammad SAW di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni semua ya Allah, orang hak saya ada cinta kepada sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang hak sanggup segala-gala korban harta, nyawa, segala-galanya hanya untuk cinta kepadamu ya Allah, dan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.